Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah saya Dr. Christina John. Nama saya Maslina binti Hajirul, merupakan pelajar diploma pasca siswaza ambilan Jun 2021 dan akan membentangkan tugasan yang kedua untuk subjek EDUP 2112 Teknologi dan Media dalam Pengajaran. Tugasan 2 adalah penghasilan produk multimedia interaktif, dan saya akan menerangkan produk yang telah saya buat berdasarkan subjek yang saya ajar di sekolah, iaitu Bahasa Melayu. Produk multimedia interaktif yang saya pilih ialah pembinaan website. Saya menggunakan aplikasi Google Site untuk membuat website ini berdasarkan kepada tajuk dan subjek yang saya ajar di sekolah, iaitu Bahasa Melayu. Saya akan menerangkan dari menu utama untuk website ini. Pada muka surat pertama, saya meletakkan tajuk besar subjek yang saya ajar, iaitu Bahasa Melayu tahun 4, dan di bawah dia subtajuk iaitu Tata Bahasa Penjodoh Bilangan. Kemudian saya juga menyatakan beberapa objektif pengajaran yang akan murid dapat di akhir pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat di dalam teks. Yang kedua, murid dapat menulis ayat mudah iaitu ayat tunggal dan majmuk dengan betul berdasarkan penjodoh bilangan yang diberi. Murid dapat membaca petikan, pantun teka-teki dengan sebutan dan intonasi dengan betul. Seterusnya, muka surat yang kedua iaitu bahagian pengenalan. Dalam muka surat pengenalan ini, saya meletakkan tajuk yang akan diajar pada hari itu, iaitu penjodoh bilangan. Kemudian di bawahnya saya meletakkan maksud penjodoh bilangan dengan meletakkan soalan, apa itu penjodoh bilangan. Kemudian jawapan dia, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Di sini murid-murid akan dapat membaca maklumat yang mereka perlukan dengan cepat dan mudah. Kemudian saya juga meletakkan URL YouTube berkaitan dengan penerangan penjodoh bilangan. Ini bagi murid-murid yang mungkin kurang faham dengan pembacaan yang mereka baca tadi, dan boleh melihat video ini. Mungkin dengan penerangan yang terdapat dalam video ini akan membantu mereka untuk lebih faham berkaitan tajuk yang saya ajar pada hari itu. Selepas itu, di muka surat ini juga saya sertakan beberapa senarai penjodoh bilangan serta penggunaannya yang boleh dijadikan nota dan bahan rujukan untuk murid-murid jika mereka memerlukan apabila menjawab soalan yang akan dikemukakan nanti. Untuk yang terakhir, muka surat yang kedua ini adalah tips, iaitu contoh kesalahan dalam penggunaan penjodoh bilangan. Okey, untuk yang ini beberapa murid akan keliru dengan penggunaan penjodoh bilangan ini. Jadi saya meletakkan tips, iaitu contoh kesalahan dalam penggunaan penjodoh bilangan untuk murid-murid lebih faham dan juga menjadi rujukan mereka untuk menjawab soalan nanti. Okey, kemudian masuk ke muka surat yang ketiga, iaitu contoh. Okey. Muka surat ini saya memberikan beberapa contoh berkaitan dengan penjodoh bilangan serta penggunaannya dalam ayat. Okey. Setiap contoh yang saya berikan, saya meletakkan gambar yang menarik untuk menarik perhatian murid. Jadi di samping mereka membaca, mereka juga boleh memahami penggunaan penjodoh bilangan untuk setiap objek ataupun subjek dalam ayat. Okay, contoh yang pertama iaitu orang digunakan untuk manusia sahaja. Saya meletakkan beberapa gambar ataupun pekerjaan. Contoh, seorang guru, seorang anggota polis, seorang doktor,
seorang bayi. Contoh ayat yang boleh digunakan untuk meletakkan penjodoh bilangan orang ini ialah ayah saya bekerja sebagai seorang guru. Okey. Kemudian saya juga memberikan contoh yang kedua iaitu helai. Dan kemudian saya meletakkan gambar yang bersesuaian dengan helai ini iaitu seluar, sehelai seluar dan juga sehelai kertas. Dan juga saya memberikan beberapa contoh ayat yang boleh digunakan untuk penjodoh bilangan helai ini. Kemudian saya memberikan contoh kuntum yang digunakan untuk bunga, penjodoh bilangan buah, untuk komputer dan kereta. Okay. Di sini saya menggunakan beberapa gambar yang menarik kerana gambar-gambar yang menarik ini dapat menarik perhatian murid apabila kita membuat pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ataupun di alam maya. Kemudian saya meletakkan satu link untuk aplikasi Canva yang memberikan banyak lagi contoh yang lebih mendalam berkaitan dengan penjodoh bilangan ini. Okay, murid-murid boleh mengakses aplikasi ini hanya dengan menekan gambar yang berada di muka surat ketiga ini. Kemudian kita akan masuk terus ke Canva. Dan di sini antara penjodoh bilangan beserta contohnya, murid-murid boleh tekan anak panah. Kemudian beberapa contoh penjodoh bilangan yang lain akan muncul di aplikasi ini. Okey. Setelah selesai untuk pengenalan topik pembelajaran pada hari ini dan kita masuk kepada pengenalan penjodoh bilangan dan kemudian contoh-contoh penjodoh bilangan, okey, saya akan memberikan latihan kepada murid-murid, iaitu ada 2 latihan dan menggunakan 2 aplikasi link quiz yang boleh diakses. Yang pertama menggunakan aplikasi WordWall. Okay, di sini murid-murid hanya perlu menekan button yang ada di sini, gambar ini, dan kemudian kita akan terus ke website WordWall. Kemudian murid-murid boleh mula menjawab soalan. Terdapat 5 soalan yang saya berikan. Setelah selesai menjawab, okay, murid-murid perlu memberikan nama untuk kita tahulah kedudukan murid-murid itu di mana. Okay. Kemudian untuk aplikasi yang kedua iaitu Live Worksheets. Okay, Live Worksheet ini sangat mudah digunakan. Murid-murid hanya perlu menekan beberapa button untuk menjawab soalan. Okay, setelah selesai menjawab soalan, murid-murid boleh tekan button finish. Okay, menekan butang finish ini dan kita boleh lihat berapa markah yang murid itu dapat, sama ada 10/10 ataupun kurang daripada 10. Kedua-dua aplikasi ini digunakan untuk menguji sama ada murid-murid faham dengan pembelajaran pada hari tersebut, pembelajaran berkaitan dengan topik tersebut. Okey. Dan juga sebagai latihan pengukuhan dan pengayaan kepada mereka berkaitan dengan topik yang kita ajar. Itu saja yang dapat saya bentangkan berkaitan dengan media interaktif yang saya buat, itu dengan menggunakan Google Site. Inilah penghasilan produk multimedia interaktif saya yang akan memudahkan saya dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sekian, terima kasih.